Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita memulakan pengajian kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kita umur yang panjang, masa yang lapang, dan Allah mengurniakan kita kekuatan sehingga dengan itu kita dapat memanfaatkan masa lapang yang kita ada dengan pengajian seperti ini. Mudah-mudahan masa kita dan umur kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sambung pengajian kita pada surah Yasin ayat yang ke-28. Mari kita bacakan dahulu ayatnya beramai-ramai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Baik, mari kita lihat terjemahannya. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Baik, sedikit penjelasan. Ayat ini sambungan kepada cerita tentang penduduk kampung yang kafir, tidak mahu beriman. Penduduk kampung itu tidak mahu beriman kepada 3 orang Rasul yang diutuskan kepada mereka. Penduduk kampung itu mendustakan para Rasul yang diutuskan oleh mereka. Kemudian penduduk kampung itu juga telah melakukan sesuatu perkara yang sangat kejam. Dia telah membunuh satu orang lelaki yang datang dari jauh semata-mata nak menasihati mereka supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk kampung tu telah bunuh lelaki tu. Itu satu perbuatan yang kejam. Bunuh sebab apa? Bunuh sebab lelaki tu beriman kepada Allah. Lelaki tu menyeru mereka supaya beriman kepada Allah. Baik, perbuatan mereka itu satu perbuatan yang sangat kejam lah. Dan ayat ini Allah menjelaskan bahawa Allah tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal. Dia kat sini lelaki yang kena bunuh tu lah. Allah tak turunkan satu pasukan pun. Maksudnya kat sini ialah Allah nak membinasakan mereka atas balasan dari perbuatan mereka bunuh lelaki tu. Allah tidak perlu pun mengutus satu pasukan malaikat dari langit. Dan tidak layak, maksudnya tidak perlu pun Allah nak menurunkan malaikat untuk membinasakan penduduk kampung tersebut, kerana Allah Maha berkuasa. Allah SWT menyebut dalam ayat yang seterusnya, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Hanya dengan satu teriakan suara saja mereka hancur musnah binasa. Allah yang Maha berkuasa, Allah menghancurkan mereka dengan
satu teriakan sahaja. Allah yang maha perkasa, Allah maha bijak, Allah yang maha kuasa. Allah boleh hancurkan manusia dengan begitu mudah saja. Tapi Allah yang maha penyayang, Allah beri peluang kepada manusia yang jahat semua tu untuk berubah. Tapi mereka ni tidak mahu berubah juga. Mereka mahu kekal dalam kesesatan. Bahkan mereka berlaku zalim kepada orang yang menyeru mereka kepada kebaikan. Mereka berlaku zalim kepada orang yang mengajak mereka ke arah kebenaran. Kalau umat zaman dahulu, ketika mana mereka menolak ajaran yang dibawa oleh para rasul mereka, umat-umat yang terdahulu mereka dibinasakan. Tapi kita umat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi yang istimewa. Azab bagi umat Nabi yang ingkar-ingkar semua tu ditangguhkan. Kalau umat terdahulu, bila mana mereka menolak ajaran yang dibawa oleh para rasul mereka, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita termasuk dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah telah mengurniakan kita nikmat yang besar, nikmat yang terbesar kepada kita, iaitu nikmat Islam. Baik, mudah-mudahan kita dapat terus istiqamah dalam agama Islam ini, insya-Allah. Baik, mari kita masuk kepada perbahasan bahasa Arabnya. Baik, perkataan yang pertama, wama. Ada dua patah perkataan di sini. Perkataan yang pertama, wa dan. Kemudian ma terjemahannya tidaklah. Mari kita tengok jenis perkataan di sini. Baik, wa dan kita dah selalu jumpa, kita pun dah tahu bahawa dia haruf atof. Orang Melayu panggil haruf penyambung cerita. Cerita tentang penduduk kampung tu tak habis lagi. Satu muka surat tu daripada atas sampai bawah cerita tentang penduduk kampung yang tidak mahu mendengar, tidak mahu ikut ajaran yang dibawa oleh para rasul yang diutuskan kepada mereka. Baik, seterusnya, ma terjemahannya tidaklah. Ini adalah haruf nafi. Kita selalu jumpa dan kita selalu baca. Dalam doa kita kata, wama ana minal musyrikin. Tidaklah aku termasuk dalam kalangan orang musyrikin. Dalam zikir kita selalu baca, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Baik, dalam zikir tu kita kata ma fi qalbi, ma fi qalbi. Tidak adalah yang dalam hatiku ini ghairullah, selain daripada Allah. Baik, selalu sangat kita sebut ma nafi ni, terjemahannya tidaklah. Seterusnya, kalimat yang berikutnya, anzalna. Anzalna maksudnya kami telah menurunkan. Ini adalah fi'il madi. Baik, mari ulang kaji sikit. Madi maksudnya perbuatan yang ada telah. Fi'il maksudnya perbuatan yang ada ganti nama diri tersembunyi. Kami sebenarnya dalam bahasa Arab nahnu. Baik, kami sebenarnya nahnu, tapi kat sini kami kat sini tak boleh guna nahnu. Kami kat sini pelaku. Kalau pelaku kena tersembunyi. Kalau tersembunyi kena letak tanda. Tanda dia kat sini kalau fi'il madi kena letak kat ujung. Kalau fi'il madi kena letak dekat ujung. Baik, kami kat situ tanda dia ialah na. Na dekat ujung tu ialah tanda ganti nama diri kami. Seterusnya, fi'il madi ni ada hamzah kat depan. Hamzah kat depan ni mewakili imbuhan me dengan kan. Kalau me dengan kan ni tak nak, buang hamzah ni. Bunyinya akan jadi nazalna. Nazalna terjemahannya kami telah turun. Kalau nak me dengan kan, tambah hamzah ni. Anzalna, kami telah menurunkan. Baik, katalah jumpa perkataan kharajna, kami telah keluar. Kalau ada mendengarkan, akhrajna. Akhrajna, kami telah mengeluarkan. Kalau kami telah masuk, dakhalna. Kalau kami telah memasukkan, adkhalna. Baik, seterusnya,
kalimat yang berikutnya. Ala, terjemahannya ke atas. Baik, ini adalah haraf jar. Orang Melayu panggil haraf baris bawah. Fungsinya membaris bawahkan isim selepasnya. Mari kita tengok ayat tadi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'." Baik, Allah berfirman, "Wa ma anzalna ala qaumihi." Baik, kat sini ada ala. Ala harf jar. Harf jar selepasnya isim. Isim yang berada selepas harf jar, hujung dia. Mana satu hujung? Ni ke ni? Baik, yang ni kalimat lain. Hi ni ganti nama diri melekat. Yang selepas harf jar ialah qaumi. Qaumi, huruf mim tu kena baris bawah. Baik, mim ni huruf yang hujung dekat perkataan qaumi. Mi ni yang kena baca baris bawah. Baik, mari tengok kalimat yang berikutnya. Qaumihi. Baik, terjemahannya qaumi kaum. Kemudian hi, terjemahan dia ialah nya. Mari kita tengok jenis perkataan di sini. Qaumi kaum isim. Kemudian hi tu ganti nama diri melekat. Orang Arab kata ganti nama diri kalau pelaku kena tersembunyi. Contohnya aku makan, aku tu kena tersembunyi. Aku solat, usolli, aku tu tersembunyi sebab pelaku. Tapi kalau baju aku, kereta aku, kaum dia, kereta dia, rumah dia, ganti nama diri tu kalau selepas isim, yang tu kena guna ganti nama diri melekat. Ada 14 ganti nama diri melekat. Saya ulang sebutannya sekali pintas. Baik, ganti nama diri ada 14, iaitu hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, mati dengan na. Ulang lagi sekali. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, mati dengan na. Baik, orang Arab kata ganti nama diri 14 tadi. Yang ganti nama diri melekat tadi kena guna kalau selepas isim, kalau selepas haraf, atau kalau selepas fi'il. Baik, seterusnya kalimat yang berikutnya min. Terjemahannya dari. Baik, ini adalah haraf jar. Orang Melayu panggil haraf baris bawah. Kita dah selalu jumpa min ni. Mari tengok ayat tadi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i. Baik, perhatikan min dalam ayat tu. Ada 3 min. Min ba'dihi, min jundin minas sama'i. Baik, selepas min, kalimat selepas min isim. Ba'di ni maksudnya selepas. Selepas isim lah kan, sebab menunjukkan masa. Kemudian tengok jundin. Jundin ni tentera, isim juga, ada tanwin kat situ. As-sama', alif lam, menandakan dia isim. Baik, isim selepas min, baris hujungnya mesti baris bawah. Baik, kalimat yang berikutnya. Ba'dihi, terjemahan dia selepasnya. Baik, kalimat ba'di. Ba'di tu maksudnya selepas ya. Nya tu tak ada, minta maaf silap. Okay, nya tu tak ada kat situ. Okay, nya tu tak ada. Ba'di tu maksud dia ialah selepas. Kalimat ba'di ni ialah isim. Hi tu ganti nama diri melekat. Tadi kita dah sebutkan bahawa ganti nama diri kalau selepas isim mestilah ganti nama diri melekat. Baik, seterusnya kita jumpa lagi min. Tadi dah sebut, saya ulang lagi sekali. Min maksudnya dari, dia haraf jar. Bukti dia haraf jar, isim selepas dia semuanya berbaris bawah. Min ba'di, min jundin, minas sama'i. Semua isim selepas baris bawah. Semua isim selepas haraf jar, hujungnya mesti baris bawah. Hujung ba'di mesti baris bawah. Hujung jundin ni mesti baris bawah. Baik, seterusnya, kalimat seterusnya jundin. Baik, jundin maksudnya ialah tentera. Dia adalah kalimat isim. Hujung dia ada tanwin. Tanwin tu tanda isim.
Baik, seterusnya kita jumpa lagi min. Ulang lagi sekali, min maksudnya dari, dia haraf jar. Bukti dia haraf jar, isim selepasnya berbaris bawah. Baik, cuma kat sini min yang depan ni huruf nunnya mati. Tiba-tiba kat sini dia tukar baris atas. Kenapa tukar baris atas? Sebab kat sini mati ni pun mati, syaddah ni pun mati. Mati bertemu mati tak boleh baca. Bila mati bertemu mati tak boleh baca, maka terpaksa letak baris. Asalnya nun ni mati, tapi oleh kerana kat sini mati jumpa dengan mati juga, maka dihidupkanlah, diletaklah barisnya, diletaklah baris atas. Baik, seterusnya kalimat yang berikutnya as-samai, terjemahannya langit. Baik, langit ni ialah kalimat isim. Dekat depan dia ada alif lam, hujungnya baris bawah kan. Baik, alif lam dan hujung baris bawah ni ialah tanda isim. Baik, ulang lagi sekali. Alif lam dan juga baris bawah dekat kalimat as-samai ni ialah tanda isim. Baik, kenapa ada alif lam? Alif lam menunjukkan isim ni khusus. Kenapa baris bawah? Baris bawah ni sebab tadi ada min haraf jar. Baik, seterusnya kalimat yang berikutnya wama, terjemahannya dan tidaklah. Kita dah jumpa di awal ayat tadi. Ulang sekali pintas. Wa, terjemahannya dan, itu haraf atof, orang Melayu panggil haraf penyambung cerita. Kemudian ma, terjemahannya tidaklah, itu haraf nafi. Seterusnya kunna. Kunna maksudnya kami telah, adalah. Baik, ini adalah fi'il madi. Ulang kaji sikit. Madi ni ialah perbuatan yang ada telah. Tapi kadang-kadang madi ni tak semua punya perbuatan. Sifat pun boleh jadi madi juga. Sifat bukan perbuatan kan, tapi boleh jadi madi juga. Baik, fi'il ialah perbuatan. Perbuatan yang ada ganti nama diri tersembunyi. Makan, perbuatan. Tidur, perbuatan kan. Tapi orang Arab kata kadang-kadang sifat ataupun yang bukan sifat pun boleh jadi fi'il, dengan syarat dia ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, kat sini perkataan adalah. Adalah ni bukan perbuatan kan. Adalah ni dia kalimat yang istimewa sikit. Dia bukan perbuatan, tapi dia masuk bawah kategori fi'il. Baik, kalau dia fi'il madi, maka tanda ganti nama diri ni dekat ujung. Baik, fi'il madi tanda ganti nama diri diletakkan dekat hujung. Hujung tu ada penambahan na. Na tu ialah tanda ganti nama diri kami. Baik, fi'il kalau dah tambah ganti nama diri ni, fi'il kalau dah tambah ganti nama diri, sepatutnya bilangan hurufnya ada 5 lah. Huruf yang ada 5 lah. Huruf asal 3. Fi'il madi ni pattern asalnya fa'ala, ada 3 huruf. Lepas tu kalau tambah na dekat ujung, nun alif, dia jadi 5 huruf. Sepatutnya ada 5 huruf, tapi kat situ kurang dari 5 huruf. Kenapakah begitu? Baik, kerana perkataan ni dia punya asal dia lain sikit. Baik, dia punya asal kalimat dia kana. Kunna ni dia punya asal kalimat dia ialah kana. Kemudian ditambah na. Ditambah na dekat ujung ni, tiba-tiba ka ni kena tukar jadi baris depan. Baik, mari kita ulang kaji sikit tentang pattern fi'il madi ikut ganti nama diri. Baik, fi'il madi kalau ganti nama diri dia lelaki, patternnya fa'ala. Contohnya perkataan roja'a. Roja'a ni sama pattern dengan fa'ala. Jadi terjemahannya ada ganti nama diri dia. Baik, terjemahan roja'a, dia telah pulang, dia telah balik. Baik, mari lihat contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya kana. Baik, kana ni terjemahannya ada dia juga, sebab sama pattern dengan fa'ala. Tapi dia tak sama 100%, sebab tengah-tengah ni ada alif. Huruf alif ni tak boleh letak baris sebab dia huruf sakit. Baik, kana maksudnya dia telah adalah ataupun dia telah
jadi. Baik, ganti nama diri yang seterusnya, dia perempuan. Kalau dia perempuan, patternnya fa'alat, ada ta mati kat ujung ni. Sepatutnya lam ni pun kena mati juga ni. Sepatutnya kalau tukar ganti nama diri, kalau tukar ganti nama diri tambah tanda dekat ujung, sebelum tanda tu kena mati kan. Tapi kat sini kalau mati, ta ni pun mati, tak boleh nak baca, jadi dihidupkan pada atas. Fa'alat. Baik, kalau roja'ah tadi dia lelaki, tukar kepada perempuan, bunyinya akan jadi roja'at. Baik, kana tadi dia telah adalah, dia tu lelaki, kalau perempuan kanat. Baik, seterusnya ganti nama diri mereka pula. Kalau mereka patternnya fa'alu. Baik, tadi roja'ah dia telah balik, kalau mereka telah balik, roja'u. Mereka telah balik, roja'u. Tadi kana dia telah adalah, kalau mereka telah adalah, kanu. Baik, mereka telah adalah, tambah waw alif. Sebelum waw sepatutnya kena mati ya. Sebelum waw sepatutnya kena mati. Tapi kat sini kalau mati tak boleh nak baca, jadi dihidupkan baris, diletaklah baris depan sesuai dengan huruf waw ni. Baik, seterusnya engkau. Kalau engkau lelaki, fa'alta. Fa'alta. Kalau engkau perempuan, fa'alti. Tapi kat sini saya tak letak engkau perempuan, saya letak engkau lelaki saja. Fa'alta. Fa'alta itu pattern untuk engkau lelaki. Contohnya, engkau telah balik, rojakta. Baik, tadi kalau kana tadi tukar ke ganti nama diri kau, dia dah jadi lain macam sikit. Baik, kalau nak ganti nama diri kau, kena tambah ta kat ujung. Sebelum ta ni kena mati kan. Baik, tadi rojak ta kita tambah ta, sebelum ta kita mati kan. Yang depan ni kita tak ada sentuh apa-apa. Tapi yang ni kita buang dia punya alif kat tengah tadi. Tadi asalnya kana ada alif kat tengah, lalu alif tu dibuang. Alif tu dibuang, kemudian huruf pertama ni ditukar jadi baris depan. Huruf pertama dia ni ada yang kena tukar baris depan, ada yang kena tukar baris bawah. Baik, mari tengok ganti nama diri yang lain pula. Kalau kamu ramai, fa'altum. Fa'altum. Tadi roja'ah tadi tukar kepada ganti nama diri kamu, akan jadi roja'tum. Roja'tum tambah tum, sebelum penambahan tum mati kan. Baik, kalau kana tadi nak tukar ganti nama diri kamu, dia akan jadi kuntum. Tambah tum, huruf alif kat tengah tadi buang, kemudian kap ni tukar ke baris depan. Baik, seterusnya kalau aku patternnya fa'altu. Kalau aku telah balik, roja'tu. Kalau aku telah adalah, kuntu. Kuntu. Asal kalimat ni tadi ada alif. Asalnya alif ada, kemudian kap pada atas. Asal tadi kana. Tapi perkataan yang ada alif ni, bila tukar ganti nama diri, start daripada engkau tadi, huruf alifnya dibuang, kemudian huruf pertamanya ditukar baris depan. Ada yang huruf pertamanya ditukar baris bawah. Baik, seterusnya fa'alna. Fa'alna ni pattern untuk ganti nama diri kami. Untuk ganti nama diri kami, kita kena tambah na, sebelum na kena mati kan. Baik, contoh kami telah balik. Kami telah balik dalam bahasa Arab, rojakna. Rojakna tambah na, sebelum na mati kan. Yang depan ni tak payah sentuh. Tapi kalau untuk yang fi'il yang ada alif tadi, untuk ganti nama diri kami, dia akan jadi kunna. Kunna. Baik, asal kalimat dia ada nun kan. Asal kalimat dia ada nun, lepas tu ditambah lagi nun, maka ada dua nun. Jadi diletaklah syaddah kat sini. Syaddah kat sini nak menunjukkan bahawa nun ni ada dua. Nun yang ujung ni tanda ganti nama diri kami. Kemudian nun yang asal, nun yang satu lagi nun yang asal ni. Ada dua nun. Jadi diletakkanlah
syaddah. Baik, katalah jumpa perkataan zahaba. Zahaba, dia telah pergi, dia telah hilang. Baik, kalau kami telah pergi, zahabna. Zahabna. Baik, kalau jumpa perkataan soma. Soma, dia telah puasa. Kalau kami telah puasa, kalau saya kata somna, salah. Somna salah. Kalau fi'il ada alif, kita nak tukar ganti nama diri kami kan, alif tu kena buang. Lepas tu huruf pertama tukar bayi depan. Soma jadi sumna. Soma, dia telah puasa. Kalau ada alif kat tengah dia, tukar kepada kami, alif kena buang. Kemudian huruf pertama bayi depan. So jadi su. Sumna. Qala, dia telah berkata. Qala, dia telah berkata. Kalau kami, qulna. Qulna. Qama, dia telah bangun. Kalau kami telah bangun, qumna. Fataha, dia telah buka. Kalau kami, futuhna. Futuhna salah. Kalau fi'il tak ada alif, tidak perlu tukar baris huruf depan kalau kita nak tukar ganti nama diri. Fataha, dia telah buka. Kalau kami, fatahna. Jalasa, dia telah duduk. Kalau kami, jalasna. Baik, zaro. Zaro ada alif. Zaro, dia telah ziarah. Kalau kami telah ziarah, zarna ke zurna? Baik, kalau zarna salah, yang betulnya zurna. Baik, mudah-mudahan jelas di situ. Balik kembali kepada surah Yasin tadi. Perkataan yang berikutnya, munzilin. Terjemahan dia orang yang menurunkan. Baik, ini adalah kalimat isim. Dekat ujung dia ada yanun. Yanun itu ialah tanda jamak. Yanun tu ialah tanda jamak. Ulang kaji sikit. Muslim, kalau kita nak jadikan ramai, kita kata muslimina. Kafir, kalau ramai, kafirina. Kita tambah yanun dekat ujung. Musyrik, kalau ramai, musyrikina. Tapi na dekat ujung tu selalu kita matikan. Musyrikin, muslimin, mukminin. Baik, seterusnya kat sini ada me dengan kan. Jadi kita kata dekat fi'il madi, kalau me dengan kan tambah hamzah. Tapi sini tak ada pun hamzah. Sini tak ada hamzah sebab sini tak, bukan fi'il madi ni, tak ada telah ni. Baik, jadi dari manakah datangnya me dengan kan ini? Baik, mari kita bincangkan tentang imbuhan me dengan kan. Baik, me dengan kan dekat fi'il madi. Baik, ulang kaji sikit. Fi'il madi ni yang basic sekali, terjemahannya ada dia telah. Kalau fi'il madi kita nak tambah me dengan kan, kita boleh guna pattern af'ala ataupun boleh guna pattern fa'ala. Baik, ulang lagi sekali. Fi'il madi yang terjemahannya ada dia telah ni, kita nak tambah me dengan kan. Kita nak kata dia telah memasukkan, dia telah mengeluarkan, dia telah membersihkan, dia telah menurunkan, dia telah menaikkan. Kita boleh guna pattern af'ala, kita tambah hamzah kat depan. Ataupun kita guna pattern fa'ala. Pattern fa'ala ni ada tambahan syaddah. Baik, ini me dengan kan kalau dalam fi'il madi. Kalau dalam isim fa'il, isim fa'il ni sejenis isim yang ada perkataan orang yang. Kita nak buat ayat, kita nak terjemahkan perkataan orang yang membersihkan, orang yang merendahkan, orang yang memuliakan. Baik, kita nak tambah perkataan me dengan kan dekat dalam isim fa'il. Kita kena guna pattern muf'il ataupun mufa'il. Baik, kat sini ada mim. Dekat depan dia ada huruf mim. Mim baris depan. Yang ni pun sama, mim baris depan. Okay, muf'il ni daripada fi'il madi ni lah. Yang mufa'il daripada fi'il madi yang fa'ala. Baik, mari tengok contoh supaya lebih jelas. Baik, kalau saya nak kata dia telah menurunkan,
dia telah menurunkan. Ada dia telah, jadi kena guna fi'il madi. Fi'il madi kalau nak tambah me dengan kan, guna pattern af'ala ataupun fa'ala. Baik, dia telah menurunkan dalam bahasa Arab anzala ataupun nazzala. Asal perkataan ni hamzah tak ada. Asal perkataan ni nazala. Nazala maksudnya dia telah turun. Tak ada me dengan kan. Nak tambah me dengan kan, kita boleh guna pattern af'ala ataupun fa'ala. Bunyinya akan jadi anzala ataupun nazzala. Baik, kalau saya nak buat ayat, dia telah menurunkan beg. Anzala haqibah. Anzala haqibah. Allah dia telah menurunkan hujan. Anzalallah al-matar. Baik, kalau saya nak buat ayat, saya tak nak dia telah, saya nak perkataan orang yang. Kalau nak perkataan orang yang, kena guna isim fa'il. Isim fa'il biasanya guna pattern fa'il lah. Biasanya isim fa'il guna pattern fa'il. Contohnya orang yang kedekut, bakhil. Orang yang tak tahu, jahil. Orang yang adil, adil. Orang yang zalim, zalim. Orang yang membuka, fatih. Baik, biasanya isim fa'il guna pattern fa'il. Tapi kalau isim fa'il tu ada me dengan kan, kita kena guna pattern muf'il ataupun mufa'il. Baik, kat sini kalau nak kata orang yang menurunkan, dalam bahasa Arabnya munzil. Munzil ataupun munazzil. Munzil ataupun munazzil. Baik, kita baca dalam doa. Kita nak kata kepada Allah, Wahai Tuhan yang menurunkan kitab. Wahai Tuhan yang menurunkan kitab. Kita boleh kata ya munzilal kitab. Ya munzilal. Munzil maksudnya yang menurunkan ataupun orang yang menurunkan. Baik, mari tengok contoh yang lain supaya lebih jelas. Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kata dia telah mensucikan. Kita nak kata dia telah mensucikan. Kalau dia telah suci dalam bahasa Arab, toharoh. Baik, ulang lagi sekali. Dia telah suci dalam bahasa Arab, toharoh. Siapa selalu pergi kelas fiqah, tajuk pertama sekali ialah tajuk suci. Suci dalam bahasa Arab, tohar.